Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Ju, Guru Pendidikan Seni Tingkatan 3. Okey, baiklah. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Sebab apa? Sebab inilah tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran pendidikan seni visual Tingkatan 3, iaitu tajuk yang ke-11, Seni Foto. Kamera dan juga peranti pengimejan. Jadi, apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk ni? Mesti kamu tertunggu-tunggu kan, sebab kita suka mengambil gambar. Lagi-lagi kita nak ambil selfie. Betul tak? Okey, dalam tajuk ini kamu akan pelajari bagaimanakah tata cara ataupun fungsi-fungsi setiap kamera dan juga peranti pengimejan dalam menghasilkan karya seni fotografi. Nak tahu tak? Okey, sebelum cikgu pergi yang lebih jauh lagi, cikgu akan terangkan sedikit tentang objektif pembelajaran dan juga standard pembelajaran. Dengan tidak melengahkan masa, jom kita teruskan PDPC kita pada hari ini. Objektif pembelajaran. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan definisi, jenis serta fungsi kamera dan peranti pengimejan. Kemudian, membuat eksperimentasi dan penerokaan seni foto dengan pelbagai media dan juga teknik. Yang ketiga, menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan seni foto dalam penghasilan karya dengan menggunakan imajinasi dan juga idea dengan kreatif. Dan yang terakhir sekali adalah mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni foto. Seterusnya adalah standard pembelajaran. Murid boleh menjelaskan definisi serta jenis kamera dan juga peranti pengimejan, menjelaskan format serta kualiti imej yang terhasil daripada kamera dan peranti pengimejan, dan juga yang terakhir memerihalkan teknik komposisi kreatif dalam fotografi. Okey, baiklah. Kita pergi kepada persepsi seni. Okey, selalunya kita dengar pasal fotografi, kita suka sebab zaman sekarang ni terlalu banyak aplikasi yang mudah untuk kita edit gambar kita kan. Tapi dalam tajuk ini kita akan pelajari macam mana untuk menghasilkan mood ataupun menghasilkan karya fotografi yang menarik. Okey. Seni foto dan kamera adalah saling berkait rapat. Bagai irama dan lagu, tidak dapat dipisahkan. Cewa. Okey, penghasilan karya seni foto memerlukan kemahiran pengkarya menggunakan alat seperti kamera. Mestilah nak hasilkan foto, mestilah ada alat dia. Okey, sedangkan kita nak selfie pun kita perlukan kamera daripada handphone kita. Okey, alat seperti kamera, seperti mana seorang tukang kayu dengan kemahiran menggunakan alatan seperti tukul, pahat, gergaji dan sebagainya. Maksudnya apa saja pekerjaan yang kita nak buat, mesti ada alat dan bahan untuk menghasilkan hasil karya kita ataupun pekerjaan kita tu. Okey, seterusnya. Okey, penguasaan terhadap alat ataupun kamera yang digunakan akan memberi kesan ataupun kelebihan kepada pengkarya seni untuk menghasilkan karya yang bermutu. Maksudnya, kalau kita ada kamera tapi kita tak kuasai cara penggunaan dengan betul, kita tak dapat hasil yang wow. Betul tak? Tapi kalau kita ada ilmu, kita ada alat dia dan kita boleh aplikasikan ilmu. Ketika kita menggunakan alat itu, kita boleh menghasilkan sesuatu karya yang lebih bermutu. Okey? Dengan kemajuan teknologi digital dan kepelbagaian jenis kamera serta peranti pengimejan yang terdapat pada masa ini, sudah pasti akan memberi ruang dan peluang dan besar untuk menghasilkan karya melalui seni foto. Okey, kita nak tahu apakah yang dimasukkan dengan definisi kamera dan juga peranti pengimejan. Kita selalu dengar kamera tapi kita tak tahu apakah definisi ataupun maksud sebenar kamera tersebut. Betul tak? Okey, maksud sebenarnya adalah definisi kamera merangkumi instrumen ataupun alat optik yang digunakan bagi merakam dan merekod gambar sama ada untuk tujuan menyimpan, menghantar kepada peranti lain maupun mencetak terus gambar tersebut. Okey, manakala peranti pengimejan itu pula adalah alatan elektronik yang mempunyai pelbagai fungsi termasuk fungsi kamera. Misalnya, telefon pintar. Okey, baiklah. Ini yang kita katakan dengan definisi kamera. Kita kata kamera ini tadi adalah satu alat yang boleh merakam dan juga mengambil gambar.
Okey. Yang pertama, ciri-ciri yang kamu kena tahu adalah tempoh masa bagi cahaya masuk ke dalam kamera dikawal oleh bukaan pada mekanisme pengatup ataupun kita panggil dia shutter. Okey, ini kamera digital. Okey. Yang kedua, menghasilkan imej pegun dan video dengan merekod beberapa siri imej pegun secara berterusan, misalnya 24 bingkai sesaat. Okey, seterusnya mempunyai reka bentuk asas yang sama, iaitu cahaya masuk ke dalam kotak yang tertutup melalui kanta dan imej yang terhasil. Okey, direkod pada medium sensitif cahaya. Seterusnya mempunyai skrin paparan. Okey, viewfinder kita panggil. Okey, bagi membolehkan pengguna melihat imej yang ingin dirakam. Dan yang seterusnya adalah mekanisme yang lain seperti reka bentuk kamera adalah ISO, kelajuan pengatup dia atau kita panggil dia shutter speed, saiz bukaan, aperture size dan juga sensor imej. Okey, seterusnya. Walaupun kita kata kamera dan peranti pengimejan ni adalah item penting untuk menghasilkan sesebuah karya fotografi, kita kena tahu juga setiap kamera dan peranti pengimejan ni ada berbagai-bagai jenis. Kita nak tahu apakah jenis-jenis kamera dan juga peranti pengimejan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan karya fotografi. Okey, perkembangan teknologi kamera dan pengimejan bermula dengan penghasilan karya obskura kepada penggunaan filem pada abad ke-19. Sehingga kini, teknologi digital dan peranti pintar telah menghasilkan pelbagai jenis kamera serta format dan kualiti resolusi imej untuk kegunaan umum maupun secara profesional. Jenis kamera dan peranti pengimejan adalah merujuk kepada perbezaan bentuk, spesifikasi dan juga kegunaannya. Ini ada banyak jenis kamera dan juga peranti pengimejan. Kalau dalam slide cikgu kurang jelas, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, kalau kat situ dia ada bagi beberapa contoh kamera. Contohnya kamera compact, kamera gambar segera, kamera panorama, SLR, kamera aksi, KTLR, handycam, kamera web, tablet, telefon pintar dan sebagainya. Seterusnya, itu tadi kita tengok jenis-jenis kamera. Yang ini format. Terdapat berbagai format dalam kamera ini. Contohnya, format kamera merujuk kepada saiz. Contohnya 35mm untuk yang saiz medium. Untuk kualiti resolusi dia contohnya 25 megapiksel yang berbingkai penuh. Dia ada ciri-ciri dia dalam format kamera. Okey, imej yang dihasilkan sama ada dalam bentuk analog ataupun digital. Kualiti resolusi bagi kamera digital dan peranti pengimejan juga dipengaruhi oleh saiz sensor. Okey, kamera digital dan peranti pengimejan yang mempunyai saiz sensor yang besar akan menghasilkan kualiti resolusi imej yang lebih tinggi. Maksudnya kita ada banyak jenis megapiksel, ada 720, ada 100, ada 1080 megapiksel. Makin besar saiz makin besar saiz resolusi tu, gambar kita lebih besar file dia dan lebih jelas, lebih sharp. Okey, seterusnya, ini pula adalah contoh perbandingan format dan juga saiz sensor pada kamera dan juga peranti pengimejan pun ada dalam buku teks kamu. Contoh yang berbingkai penuh. Okey, kat situ kalau kamu tengok, kat situ ada tulisan petunjuk. Okey, sensor bingkai penuh, okey, sensor APS-C, okey, sensor 4/3 dan juga sensor telefon pintar. Ini semua adalah ciri-ciri yang ada pada format dan juga saiz pada setiap kamera ataupun peranti pengimejan. Setiap kamera dan peranti pengimejan mempunyai format dan juga saiz yang berbeza-beza. Ingat tu, okey. Seterusnya, kita nak tahu juga tentang format medium. Format medium ni contoh kat situ, format medium dia bersaiz 6x6 inci. Okay, untuk tulisan font ni. Okay, selain itu 6x5 inci. Okay, ada juga 35mm. Okay, ada juga format medium saiz 6x7 inci. Ini semua format-format untuk penghasilan medium, karya fotografi. Okey, siapa yang berminat dalam bidang ini, bolehlah kita sama-sama tengok apa yang basic untuk kita fahami tajuk ini dan macam mana cara untuk kita menghasilkan sesebuah karya fotografi yang menarik.
Okey, seterusnya. Okey, dalam menghasilkan karya fotografi juga, teknik komposisi kreatif dalam fotografi sangat penting. Yang mana fotografi ialah bidang yang menggabungkan sains dan juga seni. Kita ada belajar tentang EMK, elemen merentas kurikulum dalam subjek seni. Kalau kat sini untuk tajuk fotografi ni kita telah merentasi mata pelajaran sains. Okey, pengetahuan terhadap ilmu optik, pencahayaan serta bagaimana mekanisme kamera berfungsi adalah antara sumbangan terhadap ilmu sains. Manakala bagi mereka dan pengkarya seni, fotografi merupakan salah satu medium untuk menghasilkan karya seni. Okey, mempelajari teknik komposisi kreatif dalam seni foto akan membantu murid untuk melihat dan menghayati objek serta persekitaran dan juga perspektif yang berbeza. Seterusnya dapat menghasilkan karya seni dengan merakam imej yang menarik melalui kamera ataupun peranti perimejan. Terdapat banyak contoh teknik komposisi yang boleh dipelajari. Contohnya peraturan kerja ataupun dalam bahasa Inggerisnya rule of third, sudut pandangan, point of view, imbangan, balance, kedalaman, depth, garisan membawa ataupun leading lines dan juga pemangkasan dan pembingkaian, cropping dan juga framing. Okey, baiklah. Ini adalah beberapa peraturan kerja yang kita kena tengok dalam penghasilan karya seni kita, karya fotografi kita. Macam mana kita nak mengambil gambar dalam angle yang betul, dalam sudut yang betul. Yang pertama adalah peraturan kerja. Teknik ini menggunakan garisan grid untuk membahagikan gambar kepada 3 bahagian secara menegak dan melintang. Objek akan diletakkan pada grid di hujung bahagian kanan ataupun kiri untuk mendapatkan komposisi yang harmoni. Nampak tak kita ada belajar bahasa seni visual? Okey, ada harmoni, ada keseimbangan, ada warna, pergerakan dan sebagainya. Seterusnya adalah imbangan. Okey, yang mana gambar di sebelah menggunakan teknik komposisi imbangan simetri, iaitu bahagian kiri dan kanan mempunyai imbangan yang sama. Selain itu ada juga garisan membawa. Okey, lebih kepada perspektif. Okey. Perhatikan bagaimana komposisi gambar ini menggunakan garisan pada struktur jeti kayu tersebut membawa kepada objek manusia yang sedang melompat. Kamu boleh tengok lebih jelas dalam buku teks kamu. Seterusnya adalah daripada sudut pandangan. Gambar akan menjadi lebih menarik sekiranya menggunakan sudut pandangan yang pelbagai. Okey, gambar di sebelah menggunakan sudut pandangan dari bawah untuk mendapatkan kesan yang lebih dramatik. Anda boleh mencuba dengan meminjam sudut pandangan burung iaitu dari atas untuk mendapatkan komposisi imej yang berbeza. Kita boleh tengok angle sudut pandangan tu dari atas ke pandangan dari bawah ke kiri kanan dan sebagainya. Seterusnya adalah dari segi kedalaman. Dengan menggunakan kamera dan juga lensa yang mempunyai bukaan ataupun aperture yang besar, anda boleh menghasilkan depth of field yang rendah dan gambar yang dirakam. Ianya bertujuan untuk memberi fokus kepada subjek yang ingin kita tonjolkan dengan menggabungkan imej di sekelilingnya. Kalau kita tengok teknik kedalaman ni, kita akan fokus pada objek yang kita nak je. Objek yang kita tak nak tu, latar belakang tu, kita nampak blur, nampak kabur. Seterusnya pembingkaian. Elemen yang terdapat di sekeliling anda boleh dijadikan pembingkai kepada objek ataupun tempat yang menjadi tumpuan mata. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan pintu, tingkap, dahan, daun dan sebagainya untuk dijadikan pembingkai pada gambar objek yang hendak kita ambil. Okey, faham tak? Okey, cikgu dah pergi laju dah kan. Ini memandangkan ini adalah latihan persepsi yang terakhir, maka cikgu nak kamu tulis dan salin semula dalam buku teks, dalam buku nota ataupun dalam buku latihan kamu. Okey, lengkapkan peta pemikiran di bawah pada muka surat 143 dalam buku teks kamu. Yang pertama, tentang apa yang terkandung dalam tajuk kamera dan peranti perimejan ni. Yang pertama, definisi. Cikgu nak kamu catatkan 4 definisi yang berkaitan dengan kamera peranti perimejan. Kemudian teknik komposisi, nyatakan 4 teknik. Kemudian 4 jenis kamera dan juga peranti yang terdapat dalam tajuk ini. Dan yang terakhir sekali, sediakan cikgu 4 format yang terdapat dalam kamera juga peranti perimejan. Okey, sehingga itu sahaja. Jumpa pada tajuk yang akan datang, tingkatan 5 untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Semoga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.